Jadi pada waktu ini kita nak kongsikan dengan anda satu lagi informasi yang berkaitan dengan COVID-19 kerana ini merupakan tanggungjawab kita bersama. Jadi kita perlu ambil tahu bersama untuk kita landaikan semula lekuk jangkitan COVID-19. Bersama dengan tetamu kita pada waktu ini. Ya, kita bersama dengan Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Andy dan sahabat Hani. Terima kasih kerana jemput kita lagi ke Studio 1. Ya. Selamat pagi Malaysia. Betul. Jadi matlamat kita adalah untuk kita sama-sama lekuk ataupun landaikan semula lekuk COVID-19. Jadi kita nak berkongsi lebih lanjut pada pemerhatian Prof sendiri bagaimana sebenarnya situasi pandemik COVID-19 yang hari-hari statistik itu diberikan. Tidak ada lagi macam situasi kes yang macam bawah daripada 1,000 setakat ini kan? Betul, betul. Dalam kalau tengok kebelakangan ini, kes-kesnya semua mencecah lebih dari 1,000. Dan kes di Malaysia pun sudah lebih kurang 90,000. Dan semalam pun sudah 1,200 yang kes positif. Dan 106 orang masuk ICU dan lebih dari 400 orang sudah meninggal kerana COVID. Ini adalah statistik yang tinggi lah memandangkan dulu dari gelombang pertama kita punya kes adalah lebih rendah. Tapi masalah sekarang ini bukannya kes yang tinggi ke kes yang rendah. Yang penting ialah kes-kes ini kebanyakannya datang dari tempat kerja dan kebanyakannya datang dari tempat kerja yang di mana pekerja dia adalah duduk dalam satu kelompok macam tempat kerja pembinaan. Kalau tengok kes yang ada dalam satu minggu dulu 15 kes dari tempat kerja, 15 kluster ke tempat kerja, 8 kluster dari tempat binaan dan 14 kluster saja dari community. Jadi yang penting adalah kita mesti jaga kita punya SOP di tempat kerja. Ada banyak kali kita terlupa menjaga SOP bila kita pergi tempat kerja, dan yang penting adalah ada orang yang tak boleh jaga SOP. Itu yang masalah dia. Kerana kalau you duduk dengan orang-orang dalam satu kelompok kecil, SOP itu susah mau jaga. Betul. Tapi yang penting adalah kalau kita boleh meningkatkan cara hidup mereka atau membagikan mereka tempat tinggal yang lebih yang boleh mengikuti SOP. Itu yang penting. Adakah kita berada dalam landasan betul? Are we on the right track untuk menghadapi gelombang ketiga penularan COVID-19 dalam negara? Kalau nampak apa yang kita ada sekarang, kalau kita nampak kes itu adalah semua itu adalah concentrated dekat tempat kerja, concentrated dekat tempat binaan dan concentrated dekat macam kluster dekat hostel pekerja-pekerja. Itu bermakna kes itu dalam komuniti ada tapi dia tak banyak. Jadi kalau kita boleh kontrol dekat tempat kerja, kontrol dekat tempat pembinaan, itu kita boleh jagalah masalah ini. Kerana kalau you tengok kes yang paling tinggi adalah dari satu tempat kerja. Yang lebih kurang 5,000 pekerja dia sudah terlibat dalam kes dalam COVID-19. Baik, dan daripada pemerhatian Prof sendiri bagaimana sebenarnya dari segi aspek disiplin kawalan kendiri dan juga pematuhan SOP dalam kalangan masyarakat? Kalau kita nampak ada banyak orang yang ikut SOP, ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang mengikut SOP dengan cara macam religiously ikut SOP. Majoriti begitu ya? Majoriti itu betul. Itu yang penting. Majoriti begitu. Tapi ada sekelongan kecil yang macam tidak cakap pun tak faham mengapa mau ikut SOP pun tak faham. Kerana kalau kita tidak ikut SOP, kalau negara perlu tutup lagi satu kali, MCO besar lagi satu kali, kita akan kita punya ekonomi akan terjejas. Itu yang penting, yang kita tak boleh jejaskan ekonomi. Kalau ekonomi terjejas, kita punya negara tidak akan boleh membangun lagi dalam masa ini. Baik, jadi bila disebut tentang kumpulan kecil tersebut yang akan berimpak kepada komuniti yang lebih besar, adakah mereka sebenarnya kurang faham, tak tahu info? Tak sampai maklumat? Biasanya bukannya kurang faham. Mereka merasa benda-benda itu tidak penting. Mereka faham kebanyakan mereka faham yang masalah itu adalah okey. Tapi mereka tidak tahu macam kita mungkin komunikasi kita beritahu mereka sebab yang kita beritahu mereka itu adalah berlainan daripada sebab yang mereka mahu. Jadi masalah itu yang timbul. Kerana mereka tak nampak, mereka sendiri tak nampak dan tak
tak terkena COVID-19, belum terkena COVID. Bila sudah terkena COVID, mereka saja rasa tahu dan rasa macam sudah terlambat kerana sudah terkena COVID. Banyak orang macam itu. Okey. Ya. Kita perlu optimis bahawa lekuk ini boleh dilandaikan, Prof, sebab sebelum ini tanpa vaksin ada pun kita pernah melandaikan sehingga kes harian pun pernah mencecah angka kosong sebanyak 2 kali sebelum ini. Betul. Ini tak ada masalah kerana kalau tengok negara-negara di rantau macam Indochina, dia punya nombor adalah rendah. Ya. Mereka boleh melandaskan, macam di Taiwan pun mereka boleh melandaskan daripada kosong. Yang penting ialah kalau rakyat kita boleh ikut SOP dan ikut SOP dengan cara yang berterusan sampai kita dapat satu vaksin atau sampai vaksin sudah boleh distribute kepada semua orang dan kita dapat herd immunity. Sampai setakat itu saja kita mesti terus ikut SOP. Kerana kita boleh teruskan dengan kerja kita sendiri, kita bolehkan terus dengan berkumpul, dengan pergi ekonomi aktiviti, kita boleh teruskan, tapi yang penting kalau teruskan pun kita mesti ikut SOP. Okey, baik. Jadi kita kena patuh SOP, itu sebenarnya perkara penting yang perlu kita amalkan saban hari. Cuma itulah dia, bila dikata-kata sebilangan kecil yang tidak mengikut SOP itu yang tidak memudahkan keadaan untuk kita melandaikan lekuk COVID-19. Satu benda yang penting adalah kalau tempat kerja mereka boleh mengadakan program untuk mengusulkan dan mengikut SOP dan membuat pemeriksaan dan repeatedly bagi health education kepada pekerja mereka untuk mengikut SOP. Itu yang penting. Ya. Prof, kalau kita lihat sekarang ini banyak kelonggaran yang telah pun diberikan oleh kerajaan, kita faham, untuk mengimbangi kepentingan ekonomi dan juga keselamatan kesihatan masyarakat awam. Tapi pada penilaian Prof sendiri, adakah kelonggaran-kelonggaran ini wajar untuk dikaji semula kerana masih ada kes harian yang tinggi? Pada pendapat saya, kelonggaran ini boleh diteruskan kerana kalau kita mau ketatkan lagi, dia bukannya saja ekonomi yang terjejas, kesihatan mental pun terjejas. Kerana ada banyak orang kalau dia tak ada kerja, tak boleh keluar rumah, duduk rumah yang kecil. Mungkin kita duduk rumah yang besar sikit, tapi banyak orang duduk dekat PPR, rumah dia kecil saja. Kalau dia tak bagi dia keluar dan dia keluarga besar, rumah kecil, itu kesihatan mental akan terjejas. Menyumbang stres dan sebagainya. Kita tak faham kerana kita bukan duduk tempat itu. Kalau kita duduk dengan dekat tempat PPR, kita akan faham masalah mereka. Dan kita mesti memahami bukan mereka yang paling penting untuk jaga kesihatan kita, untuk to revive the economy yang kita ada. Jadi kita tak sepatutnya pusing balik dengan PKP. Kita mesti teruskan dengan apa yang kita ada sekarang, bagi kelonggaran, tapi kalau orang tidak ikut SOP, kita mesti bagi dia fine ke, tangkap dia ke, apa-apa yang penting. Kerana kita mesti tunjuk yang kita adalah strict dengan SOP. You boleh buat kerja, kita tak ada masalah. Berkuasaan mesti samalah. Okay. Tak boleh berlainan kepada setengah kelompok saja. Setengah kelompok, semua mesti sama saja. Kalau dia tak ikut SOP, kita mesti bagi dia compound. Okey, kesimpulannya Prof, maknanya kalau boleh tidak lagi diulang PKP, tapi teruskan dengan apa yang ada. Betul. Malah mungkin kalau perlunya PKPP, pemulihan itu dilanjutkan, sebab kalau ikutkan sampai hujung tahun ini, perlu dilanjutkan dengan mematuhi SOP. Jadi itu yang paling utama sekali, supaya kita dapat mengembalikan semula ekonomi negara kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita cakap tentang soal aspek-aspek psikologi tadi. Maknanya betul. Kesihatan minda pun juga perlu dijaga, sebab kita tahu kalau mereka yang ada rumah yang lebih luas pun tertekan juga. Apatah lagi yang kecil. Tertekan ke? Sebab kita tak boleh keluar, kita macam terfikir macam kalau pergi nanti takut terkena jangkitan. Betul. Kita rasa stres juga sebab kita tak dapat nak pergi buat seperti mana kita selalu buat. Betul. Jadi apa mungkin saranan penting, nasihat yang diberikan? Kalau keluar tak ada masalah. Kalau keluar ikut SOP tak ada masalah. Ini kalau tengok apa yang berlaku dekat PPUM, kita tak pernah tutup PPUM.
Macam RTM pun tak pernah tutup. Tak pernah. Tapi tak ada kes. SOP lah kan? SOP, kalau ikut SOP tak ada masalah. Ya. Ini pun tempat kerja. Kalau RTM boleh ikut SOP, semua orang mesti boleh ikut SOP. Ya, betul. Jadi kalau sebenarnya pokok pangkal ceritanya, kuncinya ialah patuhi SOP. Betul. Okey, jadi tidak ada masalah asalkan kita jaga kebersihan, sentiasa basuh tangan, Betul. pakai mask dan sebagainya. Betul. Ya. Mungkin kita dapat mengurangkan risiko kita lah daripada dijangkiti. Macam kalau you mau keluar makan dengan orang, kalau orang yang you tak tahu, janganlah keluar makan dengan mereka. Ya. Sebab kita rasakan mungkin saya jumpa Hani je, tapi Hani dah jumpa ramai Kita orang. tak tahu Tak apa. Kalau Andy dengan Hani jumpa saya pergi makan, saya takkan pergi kerana bukannya saya tak mahu pergi kerana takut. Ya, itulah norma baharu yang perlu Norma baru. kita biasakan. Kadang-kadang kita bukan menolak tetamu datang ke rumah, tapi kerana Dia ada untuk mengelak risiko jangkitan ini. Sense tanggungjawab tu. Ya. Tanggungjawab yang penting. Kita mesti ada tanggungjawab untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri sahaja. Ya, terutamanya sekarang ni dah nak masuk musim perayaan Christmas kan. Orang nak berziarah ke rumah saudara mara, ke rumah ibu bapa, tapi kepentingan kesihatan itu perlu untuk diberikan keutamaan. Prof tadi Hani ada bercakap bahawa untuk mengelak risiko jangkitan ini biasalah kita akan berikan nasihat pemakaian pelitup separuh muka, cuci tangan, penjarakan fizikal. Itu perkara-perkara yang mungkin orang boleh Lazim, lakukan. Saya nak mungkin Dr. Prof boleh kongsikan sedikit mengenai aspek-aspek lain dari aspek pemakanan. Ada juga yang mengambil suntikan influenza vaksin. Adakah itu berkesan untuk membantu mengurangkan risiko? Influenza vaksin dia tidak akan mengurangkan risiko untuk mendapat COVID. Ya. Tapi kalau you dapat COVID dengan influenza satu kali, dia punya risiko untuk jadi gejala teruk akan ada. Jadi kalau mereka yang sudah umur sudah meningkat atau ada penyakit kronik, mereka ambil influenza vaksin, itu tak ada masalah. Kerana sebelum ini pun tiap-tiap tahun ada banyak orang ambil influenza vaksin. Dari golongan mereka yang ada gejala-gejala atau mereka yang lebih tua. Kalau di negara-negara sejuk, dia akan ambil dia punya influenza vaksin tiap-tiap tahun. Pemakanan macam misalnya ada yang mengambil suplemen vitamin C contohnya untuk mengembangkan yang penting pemakanan biasanya pun mestilah pemakanan yang bagus, yang sihat. Vitamin C, kalau ambil vitamin C terlalu banyak pun dia tak akan membantu dengan apa. Yang bukannya just pemakanan, pemikiran pun mesti sihat dan penjagaan jasmani pun mesti. Spiritual juga seimbang, mental, fizikal, macam pergi buat exercise itu pun penting. Jadi yang paling penting adalah hidup seperti biasa, tapi jaga SOP. Itu saja. Sekarang kita nampak banyak orang pergi jogging, banyak orang pergi naik basikal. Itu bagus. Itu bagus untuk negara kita sekarang. Dari satu perkembangan yang bagus kerana kita memerlukan keseimbangan kesemuanya. Tapi jangan pernah lupa tanggungjawab, patuhi SOP. Itu saja. Patuhi peraturan lalu lintas juga. Betul. Lalu lintas, betul. Itu pun penting juga tu sebenarnya. Itu penting sangat. Ya. Okey, jadi banyak yang telah kita kongsi bersama dengan Prof. Jadi kita tahu bahawasanya pesanan yang kita selalu berikan kepada anda, kepada semua adalah untuk patuhi SOP, penjagaan fizikal dan sebagainya. Ada banyak perkara-perkara lain juga ingin disentuh dan mungkin kalau Prof boleh kongsikan sedikit apa antara kebimbangan ataupun jangkaan Prof sendiri untuk masa-masa yang akan datang melihat kepada statistik yang saya ada. Kalau sekiranya pematuhan SOP itu macam contohnya semalam dilaporkan 196 orang telah pun ingkar arahan PKP. Contoh, kalau saban hari ada lagi yang ingkar, apa jangkaan Prof untuk tahun 2021? Kalau tengok apa anda sekarang, dia punya nombor akan lebih kurang samalah 1000 setiap hari. Tapi walaupun 1000 kerana kes kita bukannya yang kes yang teruk dan kes-kes kita semua dirawat dekat hospital. Jadi dia punya kematian atau kes teruk tidaklah ramai berbanding dengan negara-negara seperti UK seperti Amerika. Jadi itu tak ada masalah. Kemungkinan besarlah kalau kita ikut SOP, kalau kita turunkan kes itu, orang akan rasa lebih lega, lebih selesa dan ekonomi boleh jalan. Mereka sekarang banyak pun kalau you cakap boleh pergi membeli belah, mereka banyak orang tak keluar kerana mereka takut untuk membeli. Dan kalau kita tak keluar, kita punya kedai-kedai dekat, kalau online punya itu macam online tak ada masalah, tapi kalau kedai-kedai kecil dekat yang pakcik-pakcik yang jual di jalan semua itu terjejas. Kalau kita office tak buka,
mereka selalu jual makanan dekat tepi jalan. Siapa akan beli? Tak ada orang beli. Kita beli dari online, siapa yang untung? Bukan mereka yang untung. Syarikat besar yang untung. Baik, Prof, satu lagi perkara yang sering kita bicarakan sejak pandemik ini mula menular pada hujung tahun lalu ada berkenaan dengan vaksin. Betul. Dan baru-baru ini PM pun sudah umumkan kita mungkin akan memperoleh vaksin itu pada suku pertama tahun depan. Suku pertama ni dah nak masuk berapa minggu lagi dah kita nak masuk Januari ini. Pandangan Prof sendiri mengenai vaksin COVID-19 ini, kerana kita tahu masih ada masyarakat yang ragu-ragu untuk menerima vaksin ini. Kalau vaksin sudah sampai, dan kita mesti ingat, mesti tahu bahawa vaksin tidak boleh masuk ke negara kita begitu saja. Dia mesti melalui NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Authority, Agency. Itu dia mesti diperiksa semua vaksin ke, semua ubat-ubat ke yang masuk ke negara mesti melalui NPRA. Kita tak boleh bawa masuk saja. Kalau kita bawa masuk saja, Poison Act kita boleh masuk. Kita ada salah. Jadi tak ada syarikat boleh bawa masuk tanpa mengenai NPRA. NPRA akan membuat uji kaji dengan ada uji kaji sendiri ke, uji kaji literature review ke untuk memastikan yang vaksin itu ada selamat. Kalau vaksin itu tak selamat, mereka tidak akan bagi kategori. Tapi tak payah risau, kerana kalau you tengok data yang sudah diterbitkan di dalam New England Medical Journal, NEMJ, oleh Pfizer punya vaksin tadi, Pfizer dengan BioNTech, dia punya gejala-gejala yang tidak diingini adalah sama dengan orang yang ambil vaksin dan orang yang tidak ambil vaksin. So dia sama, gejala-gejala tak ada. Yang penting adalah vaksin itu bukannya, orang cakap bukannya silver bullet. Bermakna dia bukannya kalau dapat vaksin mungkinan tak dapat penyakit. Dia ada kurang untuk dapat penyakit, dan kalau dapat penyakit pun dia kurang dia teruknya, gejala-gejala teruk. Keseriusannya? Vaksin bukannya silver bullet. Tapi semua orang kalau boleh ambil vaksin, kalau kita semua orang boleh ambil vaksin, kita akan ekonomi boleh bergerak lebih baik, bergerak lebih baik, dan kita boleh teruskan dengan kehidupan biasa. Baik, banyak kebarangkalian yang boleh berlaku sebenarnya, walaupun kita masih lagi menantikan apa agaknya vaksin ini boleh lakukan untuk kita pada tahun-tahun yang mendatang. Apapun, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Prof bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang bagaimana cara untuk kita bersama-sama landaikan semula lekuk jangkitan COVID-19. Kita optimis, sama-sama kita yakin dan kita boleh sebenarnya. Betul, kita boleh. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan, Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih. Terima kasih Andy, terima kasih Hani. Terima kasih. Baik, jumpa lagi. Baik, saudara.